Baiklah, semasa musim PKP ini juga, individu-individu yang bekerja dari rumah ataupun work from home pada masa yang sama juga mempunyai pelbagai komitmen lain. Sebagai contoh, ada individu yang bekerja dari rumah sambil menjaga anak-anak yang kecil ataupun anak-anak yang turut menjalani pembelajaran dari rumah. Ada pula individu yang bekerja dari rumah namun turut juga melakukan kerja-kerja rumah yang lain seperti memasak, basuh baju, menyidai kain dan sebagainya. Perkara-perkara sebegini pastinya boleh menyebabkan seseorang itu hilang fokus semasa bekerja dan mungkin menambah bebanan stres kepada mereka. Mungkin Dr. Aida boleh terangkan bagaimana untuk mengawal situasi tersebut dan apakah bentuk penyesuaian yang perlu dilakukan bagi mengelakkan individu tersebut berisiko daripada burnout. Silakan Doktor. Pertama sekali, keadaan work from home ni memang mencabar. Jadi bila seperti Puan Amira cakap tadi, bila kita di tempat kerja, kita akan ada ruang tertentu yang untuk buat kerja. Tapi bila kita dah bekerja dari rumah, ruang tu dah tak nyata. Okay? Jadi banyak distractions ataupun gangguan-gangguan yang kadang-kadang kita tak dapat nak elak. Okay. Pada pendapat saya, pertama kali kita kena fahami dahulu apakah gangguan-gangguan yang mungkin akan yang menyebabkan seseorang tu lebih stres. Contohnya macam kerja rumah. Yang kedua mungkin gangguan dari segi anak-anak datang ganggu, ataupun ketiga mungkin peranti tu, maksudnya komputer atau laptop tu tak cukup. Okay? Jadi yang pertama kali kena pasti dulu punca-punca stres. Kedua, kita perlu membuat adjustments, okay, ataupun pengubahsuaian. Pengubahsuaian ini mungkin melibatkan kita perlu ambil satu ruang di rumah tu untuk dijadikan kawasan kerja kita. Saya faham ada setengah-setengah rumah mungkin mempunyai masalah ruang yang sedikit, okay? Tapi dalam hal ini kita terpaksa prioritize lah, maksudnya letakkan apa benda yang perlu kita lakukan dahulu. Jadi kalau walaupun sedikit tapi sekiranya ruang itu jelas yang ini adalah ruang kerja, ia masih dapat menjelaskan boundary antara kerja dan rumah lah. Okay? Dan yang kedua, saya rasa saya suka perkataan prioritize ataupun pengutamaan yang mana lebih perlu dilakukan dahulu. Kalau ada banyak-banyak benda nak kena buat, kita boleh tuliskan atau jadualkan yang mana yang kita perlu lakukan terlebih dahulu. Sebab bila di rumah, waktu kita fleksibel, tapi malangnya waktu fleksibel ni yang juga menyebabkan kita lebih stres sebab kadang-kadang waktu kerja kita melangkaui batas waktu biasa. Okay? Jadi kita list down dahulu apa yang perlu dilakukan, selalunya buatkan yang lebih penting tu di atas atau lebih sukar di atas supaya towards hari yang nak habis hari itu kerja kita tu menjadi lebih mudah lah. Okay? Bila kita bercakap tentang priority atau pengutamaan, misal kata kalau gadget tak cukup, okay, mungkin anak ada 3-4 orang di rumah, gadget hanya ada 2, tapi ibu wajib bekerja. Okay? Jadi mungkin satu gadget tu dihaskan untuk ibu, tetapi gadget yang lain tu perlu rotasi antara anak-anak. Mungkin anak terpaksa miss 1 kelas atau 2 kelas, tapi itu antara benda yang kita perlu hadapilah. Okay? Sebab itu kenyataannya kita tak ada gadget yang cukup. Okay, bercakap tentang prioritization ya. Sekejap ya. Yang penting sekali kita kena tahu apa yang kita boleh lakukan dan yang kita boleh lepaskan. Maksudnya bila seseorang tu stres, selalunya bila kita rasa risau atau gemuruh sebab benda yang terjadi adalah luar kawalan. Jadi sekarang apa yang kita identify, apa yang kita boleh kawal dan apa yang kita tak boleh kawal. Benda yang kita tak boleh kawal, kita belajar untuk let go. Benda yang kita boleh kawal, kita cuba buat yang terbaik. Okay? Saya rasa tu antara tips-tips yang boleh difikirkanlah untuk challenge work from home ni. Baik, terima kasih Dr. Aida atas penerangan sebentar tadi. Mungkin Puan Amira ingin tambah sedikit
input mengenai penyesuaian, bentuk penyesuaian yang boleh dilakukan bagi mengelakkan individu tersebut daripada burn out saat bekerja dari rumah, Puan Amira? Okey, saya sangat bersetujulah dengan apa yang Dr. Aida cakap tadi. Dan untuk saya tambah sedikit, saya rasa untuk kita menyesuaikan diri dalam situasi bekerja di rumah dengan keadaan yang burnout ni perlu ada kefahaman antara dua pihak sebenarnya. Salah satunya adalah dengan majikan. Sebab isu yang ramai rata-rata pekerja yang berhadapan sekarang adalah apabila mereka tidak ada kawalan untuk menghentikan masa bekerja tu. Yang mana sepatutnya on time kita bekerja 9 sampai 5, malam adalah waktu untuk kita rehat sepatutnya. Tapi ada setengah majikan yang tidak faham konsep tu dan cuba untuk contact juga, cuba untuk dapatkan task tu dengan waktu yang cepatlah. Jadi kat situ saya katakan perlu ada kesefahaman, perlu ada persetujuan dan toleransi, humanistik lah dekat situ antara majikan dengan pekerja. Untuk kita sebagai pekerja ni, bila kita duduk rumah, kita akan bekerja dalam tempoh yang lama. Sebab pandemik ni waktu tempoh macam PKP sekarang ni memang lama dan kerja pun kita kena buat kan. Jadi itu adalah satu keadaan yang perlu untuk kita cuba explain kepada majikan dan yang pasti untuk setiap task yang kita di-assignkan tu semestinya kita akan buat dengan lebih teratur, berkualiti macam Dr. Aida cakap. Apabila kita boleh manage dan kita tahu untuk kawal penyesuaian diri kita apabila berada di rumah dengan situasi keadaan di rumah, macam Dr. Aida kata, utamakan apa task yang perlulah, apa task yang kita wajib dulukan untuk kita selesaikan kerja tu. Terima kasih Puan Amira dan Dr. Aida atas penerangan sebentar tadi. Cik Aisyah, sebagai seorang mahasiswa, adakah golongan pelajar ini juga terkesan akibat pandemik COVID-19 ini? Dan apakah jenis cabaran yang dihadapi oleh anda sebagai seorang pelajar ketika musim PKP ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ucapkan kepada moderator Dr. Aida dan Puan Amira. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Seperti yang sedia maklum, pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan dan impak kepada semua individu lah, baik pelajar, golongan berkeluarga ataupun orang yang dah berkerjaya. Jadi bagi saya sendiri sebagai pelajar perubatan tahun akhir, saya turut terkesan dengan pandemik ini dan juga PKP yang dijalankan. Antara cabaran pertama yang saya hadapi ialah disebabkan PKP, saya dan rakan-rakan terpaksa menjalankan pembelajaran secara dalam talian ataupun secara online. Jadi macam biasalah kalau secara online tu kadang kita boleh fokus, kadang tidak boleh fokus. Saya berasakan pembelajaran secara online tidaklah seefektif kalau nak dibandingkan dengan pembelajaran secara face to face lah ataupun berdepan. Seterusnya disebabkan saya pelajar tahun akhir dan saya bakal menduduki peperiksaan pada tahun ini, ia disebabkan PKP ini dan pembelajaran secara online ini, ia sedikit sebanyak memberi kesan kepada diri saya kerana saya berasakan kurang yakin, kerana kurang pendedahan dan juga kurang pengalaman untuk bertemu dengan pesakit dan penyakit-penyakit yang terdapat di hospital. Jadi ketakutan untuk menduduki peperiksaan tu makin bertambah. Seterusnya cabaran yang kedua saya rasa disebabkan PKP ini, sudah tentulah terpaksa berjauhan dengan keluarga. Saya dari Pulau Pinang. Jadi sebelum pandemik ini, sebelum PKP ini, sekurang-kurangnya saya akan pulang ke kampung sebulan tu dalam sekali. Tapi disebabkan PKP ini, saya tidak boleh pulang dan masuk ini dah hampir 4 bulan tidak dapat berjumpa dengan keluarga. Dan saya rasa klimaksnya apabila raya Aidilfitri tahun inilah, saya tidak dapat pulang ke kampung untuk beraya bersama keluarga. Saya terpaksa beraya untuk pertama kalinya seumur hidup di kolej lah tanpa keluarga. So, saya rasa itulah antara cabaran sebagai pelajar. Okay. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi Cik Aisyah.